Okey, kita akan bersama-sama untuk menyelami kehidupan dan pengalaman perjalanan teman saya ini yang kita undang khas. Beliau sangat dekat dengan saya kerana kami dah lama kenal. Dan beliau juga merupakan peminat kepada seorang penyanyi antarabangsa sampai menghasilkan buku dan mendapat award, anugerah kerana buku itu. Jadi kita nak dengarkan cerita tentang dia, terutama juga tentang satu bidang yang sekarang ni menjadi bidangan yang agak popular juga, khususnya bagi mereka yang suka kepada rekaan dalaman. Apa pun saudara, kita nak sekarang ni tumpukan kepada siapa kalau tidak lain dan tidak bukan kepada tamu kita. Tamu kita yang datang khas dari jauh ini. Apa kata-kata kita sebut-sebutlah nama dia dulu. Beliau adalah Nick A. Ramlee. Saya memperkenalkan dia. I want to introduce him as the international celebrity interior designer. Why I say celebrity? Because he's been interviewed on TV in Malaysia, in UK, in Europe. So he's a celebrity then, and he is by far international because he's everywhere, at least in Europe and also in Malaysia. Jadi apa kata saya, kita tanya khabar dengan Nick A. Ramlee. Saya selalu panggil dia Nick saja. Hello, Assalamualaikum Nick. Halo, Waalaikumsalam Nizal. Apa khabar? Wah. Alhamdulillah masih sihat lagi siuman. Anda bagaimana? Ya, Alhamdulillah sihat. Masih siuman juga. Oh. Amboi. Tak makan di usia lah nampaknya. Aduh, hai. Apa rahsia anda? Be happy. Sentiasa gembira. Yes. Benar. Itu juga polisi saya gitu. Baik. Ya gitu. Nick, kalau boleh kita pergi jauh, tak pergi jauh lah. Nick, boleh cerita sikit latar belakang Nick. Nick belajar di Malaysia, kemudian belajar juga di United Kingdom, katanya di Leicester. You got your masters in Leicester, right? Dalam bidang interior designer juga ke? Yeah. Alright. So all throughout from your sepanjang-panjang itu daripada ijazah muda sampai kepada ijazah ini semuanya interior designer. Semuanya interior designer. Saya bermula belajar hiasan dalaman ini selepas habis SPM di college swasta pada tahun 88. Lepas itu tahun 1991 saya berhijrah ke United Kingdom membuat BTEC degree. Lepas tu buat degree dan juga master dalam interior design. Jadi dalam semua perjalanan adalah interior design, tak berubah. Jadi kerana itu anda sangat menguasai bidang ni ya. Setengah orang dia ambil ijazah muda lain, kemudian dia ambil ijazah lain, masters pula, kemudian dia ambil PhD lain. Jadi anda memang daripada asalnya lagi selepas SPM terus hiasan dalaman sampai hiaslah segala dalaman. Seterusnya sebab saya mencintai bidang itu dan juga saya rasa kalau kita mencintai sesuatu bidang, kita jangan tinggalkan. Sebab anugerah Tuhan dah beri kita keistirafan dalam minda kita untuk meneruskan perjalanan kita dalam situasi yang diberikan. Maksud saya mendapat pekerjaan dan belajar mengenai hiasan dalaman. Nampak tak? Anda nampak tak macam mana bila Nick bercakap, dia sangat teratur gitu, halus, beradab. Tetapi ada waktu kalau bersama kawan, dia akan menjadi riuh rendah seperti saya. Nick, yang menjadi satu kehairanan bagi mungkin sebahagian daripada mereka yang menonton atau mengenali anda lepas itu anda duduk di United Kingdom sejak 1991. Adakah sebab-sebab tertentu yang menyebabkan Nick tidak mahu keluar daripada UK, nak duduk di United Kingdom? Tiada sebab tertentu. Saya rasa telah diaturkan oleh Allah yang Maha Besar. Dan saya tetap saya tetap duduk di sini sebab selalunya pelajar-pelajar yang ditajakan oleh pihak-pihak organisasi terpaksa balik sebab terpaksa bekerja dengan mereka. Saya dengan cara sendiri, duit sendiri, tapi dapat juga duit-duit swasta dari organisasi lain JPA dan MARA, UiTM. Lepas itu dah belajar tu, dapat anugerah, dapat sijil, saya mula bekerja.
bila kita mula bekerja, maka kita pun akan teruskanlah. Bukan tidak mencintai Malaysia, tetapi pengalaman yang saya alami di sini lebih bagus. Tapi di Malaysia juga lebih bagus sebab saya balik di Malaysia melakukan kerja-kerja lain juga. Ada projek freelance, projek media yang saya lakukan. Jadi dua dunia ini amat bermakna bagi saya, Malaysia dan juga United Kingdom. Tapi yang menariknya, Tapi saya tetap anak Malaysia. Oh, itu sudah pasti. Jadi 1989, pada tahun 1989, Nick mendapat kerja yang pertama. Dan juga sebagai pereka hiasan dalaman. Itu di mana tu? Ya. Okey, kerja pertama saya selepas saja habis college swasta saya, saya bekerja di Damansara Heights. Lepas Damansara Heights, saya berhenti dan saya bekerja di Taman Tun Dr. Ismail dalam organisasi hiasan dalaman / arkitek. Ya, dia orang pinjam saya sekejap untuk 1 bulan di organisasi arkitek mereka, ya. Lepas saya dah bekerja dengan company di Taman Tun Dr. Ismail itu, saya berehat 2-3 bulan untuk pergi ke United Kingdom, ya. Lepas itulah pada 15 hari bulan September yang baru-baru ini, saya tinggalkan Malaysia dan mendarat bersama abah dan arwah mak saya pada 16 September di United Kingdom. Berhijrah ke Bradford, 2 tahun di sana. Saya pindah ke Leicester. Lepas pindah ke Leicester, dimaklumkan membuat master seterusnya. Lepas tu saya pindah ke London bekerja. Lepas tu saya pindah balik Leicester, ulang lagi selama 7 tahun Leicester ke London untuk bekerja. Amboi. Tapi singgah-singgah juga kan ke Malaysia dalam sebulan 2. Oh, memang saya selalu balik. Kalau saya balik Malaysia, 2 kali setahun saya balik Malaysia. Pada zaman saya bekerja tetap dengan company, lepas saya dah buat kerja sendiri, ya, one man show, saya akan balik Malaysia kadang-kadang 2, 3, 4 bulan. Jadi dari situ saya banyak mengambil peluang lah untuk menulis ataupun mengemukakan diri saya sendiri dalam media-media di Malaysia. Dan saya diberi peluang oleh media di Malaysia, ya. Saya berterima kasih lah. Ya. Nah, satu lagi, di dalam konteks kita sekarang, boleh dapat Nick cerita lah, ya, perjalanan hidup sepanjang-panjang daripada mula bekerja, kemudian berhijrah dari Leicester ke London lah, kemudian balik ke Malaysia dan sebagainya tu, apakah cabaran-cabaran, dugaan-dugaan yang hadapi, ya? Ini dari pengalaman di Malaysia, ya? Ya. Ya, okey. Di Malaysia kali pertama saya bekerja, saya muda lagi, ya. Saya berusia 19 tahun sebagai seorang pereka hiasan dalaman. Muda sangat. Saya bekerja di Damansara Heights. Teramat muda. Bekerja. Jadi pengalaman yang kita alami itu tak banyak sebab saya hanya dengan kawan college saya je bekerja sebagai seorang pereka hiasan dalaman di pejabat hiasan dalaman itu. Jadi cabaran yang saya dapat, saya kena belajar sendiri, ya. Tapi minda kita sebagai orang muda, minda kita hanya fikir 9 to 5, dari 9 ke 10, 9 ke 5 petang, ya. Selepas pada itu kita tak nak kerja, kita balik sebab kita dibayar gaji hanya 9 hingga 5 petang, ya. Tapi kadang-kadang Big Boss ni orang keturunan raja, jadi dia selalu datang 5 minit sebelum pukul 5. Jadi saya kata, mana puan ini tak datang-datang je. 5 minit dengan kereta Mercedes dia, BMW dia datang, kita orang dengar, kita orang kata, Allah, dah nak pukul 5 baru nak datang. So, yang nakalnya saya dengan kawan saya, pukul 5 saja, kita buka kasut, kita turun tangga perlahan-lahan, pakai kasut, lari dari Damansara Heights tu berbukit, ya. Kalau orang duduk Damansara Heights mesti tahu, dia bukit tu nak pergi ke tempat stesen bas, ya. Betul. Jadi kami lari, ya. Kami lari sekuat-kuatnya. Cabut. Itulah saya kata semasa muda kita tak tahu, ya. Lepas tu bila saya kerja di Taman Tun Dr. Ismail, pengalaman saya lain pula. Company tu memang tutup lah, pukul 5, pukul 6 memang tutup. Tak ada nak lambat-lambat, ya, kita tutup. Lepas itu pula saya bekerja, belajar di United Kingdom. Bila saya pergi di United Kingdom pula, sebab saya sudah bekerja
Bila kita masuk college, fikiran minda saya sebagai seorang yang dah bekerja, saya berusia 21 tahun, ada juga pelajar-pelajar lain yang lebih tua daripada saya ataupun lebih muda. Jadi bila saya kena lukis apple ke lukis pemandangan, saya kata saya tak nak buat ini semua, saya dah buat. Jadi saya agak sukar untuk adapsi ya waktu itu. Jadi lecturer saya berkata, saya kata tak apa, dia kata saya tahu you dah buat semua, saya dah tengok kerja-kerja you di Malaysia, tapi untuk masuk dalam college ini you kena buat ini semualah. Jadi saya buat. Saya buat, lepas tu baru rasa minda. Saya masih ingat sampai sekarang ya, lecturer saya di college mengatakan hiasan dalaman bukan lukisan yang cantik atau idea yang cantik. Hiasan dalaman adalah peraturan untuk emosi seseorang, juga perjalanan kehidupan mereka di dalam rumah atau pejabat mereka. Sampai sekarang saya masih ingat ajaran itu. Ini ada gambar-gambar ni. Ya. Sebelum itu sambung, adalah, ada gambar-gambar ni. ya, itu adalah salah satu majalah yang saya telah tulis. Saya telah ke udara di majalah di United Kingdom, Amerika dan juga di Malaysia sejak tahun 1996 hinggalah 2021. Jadi tahap kalau saya ada semua ya, saya simpan ataupun diorang hantar. Tinggi ni ya, tinggi ni saya punya in the press. Banyaklah banyak. Jadi itulah dia. Jadi selayaknya bila saya sebut celebrity interior designer, I think I'm right at that when I say so. Maybe I'm not the person who can say that. Yeah. Good. That means you do not need to self-proclaim. Let somebody else proclaim. So this is my show. I proclaim you. No problem. Okay. Thank you so very much. Tadi you sambung tadi cerita tentang di masa di London, di United Kingdom, pengalamannya berbeza sedikit daripada apa yang berlaku di Malaysia. Ya. Pengalaman saya sebagai pekerja ataupun semasa saya pindah di Malaysia, di UK. Okey. Pengalaman bekerja di UK macam mana? Okey, kerja di UK saya rasa mungkin sama juga di Malaysia, walaupun ramai orang yang pernah bekerja di sini mengatakan ada lagi-lagi juga Malaysia lain. Saya ada lagi-lagi. Tak ada lari-lari. Okay. Ini satu lagi cerita yang saya nak cerita pasal minda pekerja ya, minda pekerja. Saya ingat masa company saya bekerja di United Kingdom hanya 2 company sahaja ya. Satu company yang pertama saya kerja, saya banyak belajar mengenai perabot, sebab orang tu kata kalau kita sebagai pereka hiasan dalaman, you bukan hanya mereka, you kena jual you punya barangan-barangan yang you hendak ajukan kepada pelanggan. Saya sekali lagi saya tak faham ya, saya kata saya pereka hiasan dalaman, saya tak perlu tahu pasal produk-produk apa yang saya hendak cadangkan. Jadi mereka ajar saya ya cara-cara bukan saja menjual idea saya, tetapi menjual produk-produk yang saya hendak gunakan. Dari situ saya belajarlah, itulah bezanya. Lepas itu company yang kedua pula dan terakhir di United Kingdom, saya bekerja, minda saya memang dah lebih gah lah dari segala segi ya. Sebab saya percaya setiap pekerja atau pereka hiasan dalaman untuk belajar sesuatu itu tidak ada putusnya. Kita harus belajar sampai kita berhenti bekerja ya, ataupun tidak seterusnya kita akan sentiasa belajar. Lepas itu satu hari itu saya mengatakan kepada manager saya, boleh tak saya tinggal lama sikit nak habiskan kerja. Dia macam terperanjat. Dia kata, kenapa you nak tinggal? Dia kata tempat ini akan dikuncikan pada pukul 6 petang. Kalau you duduk, you akan terkunci. You nak panggil guard pun guard tak dengar. Okey. Saya kata okey. Jadi tiadalah overtime ke apa-apa. Kita buat kerja, pukul 6 habis. Jadi seronok ya, company yang kedua saya kerja. Mereka juga banyak memberi saya peluang melakukan projek-projek freelance. Mereka tidak melarang langsung ya, malah dalam masa saya bekerja, ya memang bagus. Saya banyak belajar dengan mereka juga dari segi kemanusiaan dan juga marketing dan seadanya. Saya juga belajar sendirilah. Tapi saya ni seorang jenis yang tidak senang dengan keadaan semasa ya.
Bukan, arahan saya terima, saya pun juga mengarah orang ya. So, saya memberi training kepada orang juga di sana ya. Jadi saya seorang yang tidak suka duduk senang. Jadi saya tidak percaya pada comfort zone. Sudah lama saya melakukan sesuatu itu, saya akan rasa tidak puas hati. Jadi dalam masa saya bekerja menetap di company di London yang terakhir ini, saya melakukan freelance projek saya sendiri, juga melakukan memasuki awards show secara bersendirian, bukan bersama company, bersama Nick A. Ramlee sahaja. Jadi mereka juga memberi galakan ya. Apa-apa yang saya nak, produk-produk yang saya nak tunjukkan dalam room set saya, mereka akan bagi. Juga organisasi yang lain saya kenali juga membantu saya ya, mereka bersetuju. Tetapi juga ada juga company-company yang tidak merelakan diri ataupun produk mereka bersama saya, sebab saya ketika itu tiada siapa, tidak pernah masuk majalah, tidak pernah dikenali di United Kingdom ya. Tetapi saya teruskan juga, tak kisah, kita kena ketuk pintu, walaupun pintu itu tertutup, pintu lain akan terbuka. Jangan kita berkecil hati ya, jangan takut, kita harus bersemangat ya, sentiasa bersemangat dan ada peluang, sentiasa ada peluang. Itulah dia Nick yang ku kenali. Dia pertamanya ceria memanjang, kemudian tak boleh duduk diam betul. Kalau berjalan dengan dia tu, dia akan berjalan lebih laju pada kita selalunya. Tapi, okay Nick, kita akan rehat dahulu. Lepas ni saya nak masukkan dalam bidang-bidang lain selain daripada interior designer atau misalnya pada hiasan dalaman ni. Kita nak bawa cerita-cerita sisi-sisi lain Nick A. Ramlee yang ku kenali. Baik, saudara, kita rehat seketika. Kembali nanti bersama WhatsApp Nizal dengan Nick A. Ramlee dari Leicester, United Kingdom. Okay, kita kembali dalam WhatsApp with Nizal. Your life will never be dull on WhatsApp with Nizal. Okay, kita tadi sudah bercakap dengan teman saya di Leicester, United Kingdom. Kita bercerita tentang pengalaman dia bekerja, pengalaman dia di Malaysia, baik di di United Kingdom. Cuma sekarang ni dia ada satu cerita yang dia tak sempat nak cerita pada sesiapa. Saya nak congkil cerita itu. Nick, you better tell us this story because I would love to know what exactly is the story. Because ceritanya ada menarik sikit, mungkin menarik banyak ni. Jadi saya tak mahu dengarkan pada dari saya, baik datang daripada beliau sendiri. Okay, Nick, tell us the story. Cerita. Okay, story ni story zaman kerja nakal lagi ya. Kerja pertama kat company. Tak nakal lagi ke? Masih nakal lagi kot. Masih nakal lagi, tapi orang tak tahu. Okey, ceritanya senang saja, bukanlah apa-apa. Ceritanya pada suatu petang, kami melakukan suatu reka hiasan dalaman untuk seorang sultan di Malaysia, rumah beliau. Jadi kami sudah selesai melakukan itu. Kami ada projek lain juga, iaitu projek backdrop design untuk meeting yang terbesar semasa itu pada tahun 1989 ya. Backdrop tu semua sudah siap, tetapi satu backdrop tidak siap. Ya, tidak ada di situ. Bila kami pergi ke Parliament House ya, saya tengok apa jadi ya. Lepas tu seorang yang bekerja dengan kami ketika itu, seorang manager kata, "Ni mana drop yang lagi satu ni?" Saya kata, "Sepatutnya semua dah ada, kenapa tak ada?" Jam dah pukul 6. Saya dah fikir, sebab saya muda. Pukul 6 saya nak balik. Ya, awak bayar saya sampai pukul 5 saya nak balik. Fikir je ya, tak ada fikir lain. Balik lagi. Lepas tu dia kata, "Tak boleh, backdrop ini penting ya, kena. Dia tahu tak siapa yang akan duduk depan backdrop ini?" Saya kata, "Tak tahu, saya tahulah ini meeting besar." Our PM ya, Dr. Mahathir Mohamad. Dia kata, saya kata, Masya Allah, ya Allah. Dia kata, kalau tak siap ini, sekarang ni dah pukul 6, Parlimen akan buka 24 jam. Tapi kedai yang kita nak ambil tu akan tutup ya. Saya kata macam mana ni Tapi fikiran saya, walaupun saya kata macam mana, saya nak balik rumah, nak makan dah ya. Tapi dia kata okey, ambil teksi ni pergi ke kedai itu, kedai dah tutup. Jadi tapi orangnya ada dalam, tuannya ada lagi. Jadi saya tu ketuk lah
ketuk grill besi yang tutup glass door tu ya. Ketuk dia buka, dia kata apa dia, saya kata you nak mati ke? Gitu kan. Satu you tak hantar, tak siap. Dia kata tak siap lagi, tak bersih lagi. Jadi you kena bersihkan sebab Dr. Mahathir akan duduk di depan backdrop itu. PM kita ya. Jadi kalau tak siap dalam masa dah 1 jam, we both are gonna die. So, apa-apa pun, lepas tu, fikiran saya nak balik. Saya kata, you buat apa you patut, saya nak balik. Sebab saya bayar hanya 9 sampai 5 pagi, 5 petang. Jadi, Alhamdulillah segalanya berjalan dengan lancar. Keesokan harinya saya dengar beritanya. Ya. Jadi, Alhamdulillah itulah ceritanya. Bukanlah apa sangat. Tetapi, nama Dr. Mahathir Mohamad akan tetap tersirat di hati saya. Ya. tapi kedegilan, you're very strong minded, itu satunya. Ini tegak ni. Pukul 6 kau kena balik, tak kira hujan ke berobot taufan ke puting beliung ke, aku balik juga. Very strong. Ya, itu masa itulah. Tetapi bagi penonton yang mendengar sekarang ini, jangan buat macam tu ya, sebab kita bekerja walaupun kita banyak anak-anak muda sekarang saya dengar bekerja hanya ikut waktu yang diarahkan. Tidak. Zaman sekarang zaman sudah berubah ya. Kita harus membuka minda kita. Baru-baru saya faham, saya ada dengar cerita-cerita orang-orang muda yang tidak mahu bekerja lebih pada waktunya. Saya kata tidak mengapa. Jadi kalau saya mendengar begitu, saya akan nasihat mereka, ini adalah untuk kebaikan kita sendiri. Lepas kita dah, sekarang ni kita tak faham, tapi fikir betul-betul ya. Jangan fikir 9 to 5 atau 9 to 6 sahaja. Kerja lebih, rezeki kita akan lebih. Kita harus menjadi seorang hamba Allah yang rajin ya. Jangan fikir malas atau nak balik tepat pada waktu yang kita dikontrakkan. Tidak mengapa. Biar kita rela sebab rezeki itu rezeki halal. Jadi jangan kita tolak. Itulah nasihat saya ya. Untuk penontonnya, jangan ingat kenakalan saya, lari semua tu, jangan ingat dia. Jangan buat. Itu ketika Sazali muda. Sazali sekarang sudah dewasa. Oh ya, sudah pasti. Sazali sudah dewasa, abang. Okey. Nah, satu sisi yang orang mungkin ada yang tahu, ada yang tidak ya, ialah anda sangat meminati Donna Summer. Kan? Saya ingat lagi, anda sangat-sangat menceritakan tentang Donna Summer. First, yang pertama saya nak tanya ialah sejak bila berminat dengan Donna Summer tu? Okey, sebelum itu saya memang meminati muzik ya. Mak saya memperkenalkan muzik kepada saya dalam tahun 75. Sebenarnya arwah mak saya cerita, semasa saya kecil, kalau radio bunyi, dia buka radio, mak saya buka radio ataupun memasang lagu, baru saya boleh tidur. Tutup saja saya akan menangis. Jadi mak saya kata, you memang suka muzik. Jadi mak saya juga suka muzik. Dari situ saya diperkenalkanlah dengan dunia entertainment. Tetapi kita harus ingat juga satu sila kita ya, belajar dan kepada Allah. Mengenai Donna Summer pula, saya mengenali beliau pada tahun 1979. Saya terlihat beliau muncul dalam satu rancangan siaran rancangan TV kita yang terunggul ya, yang pertama. Jadi saya terpesona dengan caranya, wajahnya, segala-galanya dari atas ke bawah Donna Summer ya. Lepas itu pula pada tahun saya rasa awal 80-an, kakak saya memperkenalkan saya kepada sebuah piring hitam Donna Summer. Kalau tengok dalam gambar sekarang yang tunjuk tu, ada ya gambar LP dia ya, yang duduk atas radio. Kakak saya meminjam LP masa itu kekasihnya, kini suaminya, meminjam. Dia kata, dengarlah lagu ni, sedap lagu-lagu ni. Lepas itu dia mengatakan satu lagu tu sangat menarik, bertajuk Love to Love You Baby. Saya dengar lagu itu terus terpesona. Terus terpesona. Ya, bukan sekadar lagu itu sahaja, cara album itu dilakukan, iaitu lagunya sambung dengan lagu-lagu lain ya. Jadi saya terpesona dengan kulit sampul, kulit albumnya juga saya terpesona. Tapi masa tu saya tak ada duit nak beli, jadi saya nampak Donna Summer punya lagu Hot Stuff ke Bad Girls ke dalam kaset-kaset kakak dan abang saya lah. Tapi bila dah ada duit tu baru saya beli.
Jadi album pertama saya Dona Summer bukan pada tahun 70-an, malah pada tahun 83. Saya beli kaset sendiri lepas habis sekolah, hari terakhir tahun 83, saya berjalan dari sekolah Taman Tun Dr. Ismail, saya berjalan ke kedai rekod. Saya beli kaset itu She Works Hard for the Money. Lepas itulah Yes, I terus. love the song. Tapi saya bukan mengumpul semua album beliau. Hingga tahun 1994 barulah saya pergi ke kota London. Masa tu saya seorang pelajar, membeli semua piring-piring hitam CD beliau. Wow. Dari situ saya mula meminatinya lah. Masa tu banyak duit lah tu. Ada banyak duit lah. Sebab saya juga bekerja Saya lepas pada Times College saya kerja. Semasa saya di college di Bradford, petang saya kerja sebagai seorang cleaner, pembersih pejabat Jadi pukul 5.30 sampai 7.30 saya pergi bekerja polish. Tetapi ramai juga kawan-kawan Malaysia saya yang bekerja dengan saya pada tahun yang kedua. Saya kerja tak lama sebab saya diletakkan di dalam dapur. Saya seorang je yang kerja teruk kawan-kawan saya lain semua kerja lap-lap telefon, lap-lap meja. Tiba-tiba dia kata, "Nick, ayo kerja sini." Saya kata, "Ya Allah, tak tahulah kenapa I do not know until now." Tapi ada cerita Jadi saya kena guna mesin Nick, nanti dulu. Saya fikir dia tahu tentang cerita hang lari ketika kerabat raja datang tu. I think dia dapat tahu tu. Dia tak boleh percaya. Ya, mungkin. Saya kena guna mesin Kalau kita tengok di department store yang mesin besar, yang bulat, yang polish apa tu? Polish lantai tu ke? Saya kena buat itu je. Penuh lah dengan, Masya Allah, kadang-kadang ada kepala babi lah dekat lantai. Saya tak pegang, saya tolak je dengan mesin tu. Itulah dia. Saya polish tu. Tetapi yang kelakarnya saya tidak kerja lama. Ceritanya kelakar juga. Saya sering pergi holiday hari Minggu saja saya akan pergi holiday. Jadi baru-baru saya sentiasa beritahu manager itu, saya kata, boleh tak saya tidak kerja hari Jumaat ini sebab saya nak akan keluar negara ataupun berjumpa kawan saya di tempat lain Baru-baru dia kata okey boleh. Lepas tu dia kata, "Ni, you ni selalu sangatlah nak minta cuti walaupun you ada hak. Kenapa you tidak buat semua cuti-cuti you dulu tu, habiskan cuti-cuti you nak jalan-jalan, lepas tu datang balik." Maksudnya saya diberhentikan sebab saya selalu nak berjoli Jadi kawan-kawan Malaysia saya yang lain kata, "Ni kena buang kerja, Saya kata, "Saya pun akan kena buang kerja. Big boss kata saya habiskan holiday saya dulu, kalau saya nak saya datang balik." Jadi lepas tu saya dah seronok tak bekerja. Jadi saya pun tak contact dia orang balik lah. Tapi kawan-kawan saya yang lain tu, yang pelajar Malaysia, adalah kerja lagi dekat situ semasa dia belajar. Itulah satu ceritanya. Aduh. Tapi satu arahannya nak kerja tekun tekun, jangan asyik nak cuti itu nasihat. Ini semua pengalaman saya. Semua pengalaman mengajar. Betul, pengalaman mengajar tentang kehidupan. Itulah sekarang Nick tidak seperti dulu-dulu masa muda yang lari-lari yang ketegak, sekarang sudah menjadi beza. Mungkin kerana itu ramai di antara mereka yang tinggal di UK, baik di Malaysia, memilih anda untuk menjadi mereka hiasan dalaman barangkali. Satu lagi kemungkinan. Pasal baik sangat budaknya. Satu lagi, buku Donna Summers itu telah mendapat anugerah katanya, The People's Book Awards, printed book winner October 2014. Wow. Bagaimana boleh mencapai sampai ke peringkat anugerah itu, Nick? Okey. Mula-mula buku tu sekadar biasalah saya buat partnership dengan pihak publisher untuk buku hardcover. Bila hardcover sudah habis, hardcover buku kulit keras. Lepas itu kulit lembut dikeluarkan pada tahun 2014 oleh publisher itu sendiri Mula saya ingat dah habis-habis lah, tiba-tiba saya terima email ketika saya bercuti di Malaysia. Dia kata, "Nick, tolong tengok balik, kita nak akan keluarkan paperback." Jadi saya tengok apa-apa yang saya tak puas hati, saya tukarkan sikit. Lepas itu dalam masa tahun 2014 saya rasa anugerah ini dikeluarkan, maka undian umumnya jadi saya pun masuk untuk buku saya.
Buku lain banyak novels, ya. Buku lain semua novels, buku-buku karya percintaan, kehidupan dan seadanya. Hanya saya seorang saja buku music biography. Jadi saya tengok carta tu macam kata macam mana ya buku Dona Summer nak menang, bukan cerita cinta ataupun hantu ataupun drama ya. Dia adalah music biography yang betul ya. Jadi dalam masa tu saya menang untuk bulan Oktober ya. Undian umum, orang ramai yang mengundi buku saya. Jadi alhamdulillah saya menang. Ya, lepas itu saya pun memiliki kontrak copyright 100% mengenai manuskrip saya apabila company itu dibeli oleh company lain. Jadi lepas itu saya keluarkan dengan syarikat saya sendiri dalam bentuk e-book. Lepas tu saya pasarkan e-book menggunakan tajuk asal e-book pada kali pertama ia keluarkan. Apa tajuknya? Dan pada tajuknya kali pertama, ceritanya sebab cerita ini, saya membuat buku ini sebenarnya pada tahun 1997 secara suka-suka. Tahun 1999, saya printkan pages-pages ni nak tengok macam mana buku saya sendiri, nak tengok ya berapa besar ya. Lepas itu, pada tahun 2008, seperti yang saya katakan terdahulu, saya tidak suka duduk diam. Saya suka tengok apa yang saya boleh buat. Saya telah menulis banyak tips-tips dari tahun 2005 hinggalah ke kini ya. Jadi saya rasa orang ramai dah tahu saya boleh menulis tips hiasan dalaman ya. Jadi saya kata saya amat menggemari bidang muzik dan juga saya meminati lagu-lagu Donna Summer. Jadi saya kata saya telah membuat research ini semasa saya buat masters. Jadi apa salahnya saya tanya orang adakah mereka berminat dengan Donna Summer dan diri saya untuk mengeluarkan buku ini. Lalu ada pihak mengatakan mereka berminat. Jadi alhamdulillah saya lakukan. Jadi buku itu sepatutnya dipasarkan bulan November 2012, tetapi dalam masa saya tengah menjemput orang dan menulis surat kepada Donna Summer menjemputnya datang untuk launching buku itu bulan Disember, di petang hari dalam masa 3 petang dia di UK, seorang memberitahu saya mengenai Donna Summer. Saya ingat dia saman saya sebab buku tu bukan diiktirafkan ya, tetapi saya memang telah berhubung dengan pihak management beliau, juga lawyer beliau. Sebab bila saya menulis kepada pihak Donna Summer, manager mereka terus email pada saya, membalas email saya mengatakan terima kasih kerana berminat dengan Donna Summer. Pihak kami akan berhubung kamu sebentar lagi. Lepas itu pihak lawyer beliau juga menghubungi saya. Jadi utusan saya dengan lawyer memang selalulah. Jadi dia kata boleh tak Donna Summer nak tengok apa yang nak you tulis, soalan-soalan you ni nak tanya dan apakah konsep buku ini. Saya dan Donna Summer akan merahsiakan ini dan tidak akan melakukan apa-apa. Jadi saya kata terlalu awal untuk tunjuk ya, saya punya manuskrip tak habis. Beberapa bulan selepas itu saya hantar, mereka kata okey, lawyer diorang juga kata okey. Donna Summer saya tak dengar apa berita, tapi saya mengatakan saya ingin suaminya ataupun Donna Summer sendiri saya nak tanya 2-3 soalan yang saya tidak tahu apa perasaan beliau ya. Jadi dia kata hantar soalan itu, saya akan pastikan Donna Summer dah tengok. Jadi lepas itu saya tidak dengar berita. Yang saya tahu, selepas saya menghantar soalan yang saya tujukan kepada Donna Summer, rupanya soalan-soalan itu sudah boleh dicari dalam data research ya. Mungkin sebab itu Donna Summer tidak menjawabnya. Tetapi dalam masa yang sama juga ketika itu Donna telah diberitahu beliau tidak akan hidup lama. Saya tidak tahu. Jadi saya ingat dia tidak berminat, tapi saya tidak tahu. Lepas itu seorang peminat Donna Summer memberi email kepada saya, dia kata dia berjumpa Donna Summer. Dia kata seorang peminat you bernama Nick A. Ramlee nak buat buku. Lepas tu saya nak cari ya, email tu saya tak jumpa ya sekarang. Saya ingat dia kata, Donna Summer kata, I'm not worried, Nick is not a gossip. Itu je dia kata. Saya tidak risau sebab Nick bukan seorang yang suka gosip. Jadi dia tahulah buku saya itu adalah buku yang bagus lah. Tetapi bukanlah saya kritik itu amat sukar sebab saya adalah peminat subjek saya. Jadi kritikan saya adalah berpada-pada juga ya. Bukanlah berkritik menjatuhkan maruah lagu-lagu beliau, tetapi kritik dari pandangan saya dan pandangan orang-orang luar antarabangsa juga. Itulah perjalanan kehidupan buku ini. Jadi bila
Ya, bila dapat berita kematiannya itu ya, banyaklah telefon call, publisher saya call. Saya ingat dia orang akan membatalkan buku ini. Jadi mereka kata kita kena keluarkan buku ini dalam masa 2-3 hari. Masa itu saya baru buat pembacaan pembetulan bacaan editing ya. Dia kata, kami hantar awak pages beratus-ratus, complete pages, tolong baca dalam masa 2 hari untuk kami proseskan untuk e-book. Sebab dia kata, saya dah bekerja lama untuk buku ni, dia orang tak nak orang lain mengambil kesempatan mengeluarkan buku sebab beliau telah pun meninggal dunia. Jadi dalam masa itu saya terpaksa membaca buku tu, membetulkan apa-apa editing yang telah buat ya. Ya, jadi keluarlah tajuk. Jadi tajuk pertama saya tidak setuju sebab buku saya bukan menggambarkan Donna Summer sebagai seorang disco queen, adalah seorang artis yang berwibawa ya. Jadi tajuknya orang publisher kata, saya bertengkar juga dengan publisher. Dia kata Donna Summer dikenali sebagai zaman disco. Jadi kita kena letak disco. Saya kata tak boleh ke letak Donna Summer seorang yang artis yang berwarna-warni atau apa-apa. Lepas tu saya terdengar berita. Bila saya dapat tahu buku itu dikeluarkan dalam e-book terdahulu ya, menggunakan Donna Summer Disco Queen. The Thrill Goes On. Jadi saya tidak berpuas hati sangat dengan tajuk itu ya. Lepas tu saya membuat undian kepada pihak-pihak peminat beliau. Semua tidak suka pada tajuk yang Disco Queen, tapi telah dipasarkan. Bila hardcover kulit keras dikeluarkan, maka Disco Queen dibatalkan dalam tajuk, mengeluarkanlah Donna Summer The Thrill Goes On, a tribute dari saya. Tapi bila saya memasarkan buku Kindle saya dengan hak cipta company saya sendiri, saya keudarakan tajuk asal. Tajuk asalnya adalah Disco Queen, The Thrill Goes On. Dan selepas itu saya mengeluarkan balik dengan tajuk Kulit Keras. Dan pada tahun 2018 saya mengeluarkan special edition. Begitu lain daripada buku yang ada ya, tetapi dalam bentuk e-book. Tahun depan merupakan 10 tahun kematian beliau. Jadi buku saya akan dipasarkan melalui paperback dalam special edition. So nantikanlah buku itu nanti. Saya percaya saya Acang bercerita ya, minta ampun ya. Saya orang pertama yang akan mendapatnya. Okey. InsyaAllah. Kalau tidak nanti saya tahu anda akan lari perlahan-lahan buka kasut, naik bas pergi jauh-jauh. Okey, nyanyi lagu Donna Summer. Sekarang itulah, well, I think kalau if Donna Summer were to be alive, she would sing this song to you because of all your work. That is, I love to love you, baby. Okay, akhir sekali get out of my life. Oh no, I don't think so. Akhir sekali Nick, mungkin sebagai rumusan kita ataupun kata-kata, mungkin ada sesuatu yang ingin anda sampaikan. Banyak sebenarnya sisi-sisi yang ada pada Nick ni, tapi untuk pengetahuan anda, saya sudah menyatakan pada beliau dulu lagi bahawa saya nak buat satu program up close and personal yang akan kita pergi lagi dalam lagi. Ini masih lagi kulit-kulit. Tapi saya nak beritahulah, kita amat-amat berbangga kepada Nick ya. Bukan senang seorang primadona bernama Donna Summer mengiktiraf bahawa anda bukan jenis membawang. You're not a gossiper. Okay. Jadi kata-kata akhir pesanan kepada mereka yang mendengar dan mungkin peminat anda, apa yang mungkin diharapkan oleh dari Leicester dan akan kembali ke Malaysia tak lama lagi, mungkin bulan 1 barangkali ya, kalau semuanya berjalan dengan baik. InsyaAllah. Macam mana? Apa yang dikatakan kepada kami semua ini? I love to love you, baby. I love to love you, baby. I love you all. Okey, nasihat saya ya untuk penonton, untuk semua kita ya, kenalan-kenalan kita, sentiasa mengingati asal-usul kita ya. Jangan kita bertinggi hati ataupun berperasaan megah apabila kita sudah capai sesuatu ya. Sentiasa ingat asal-usul kita, agama kita, keluarga kita, mak bapak kita ya. Sentiasa ingat nasihat-nasihat mereka. Sebab setinggi mana kita melayang ataupun terbang pun, kalau kita tidak jaga diri, kita akan terjatuh. Jadi kita kena ingat, bangga dengan asal-usul kita, maksud saya kerakyatan kita sebagai seorang Malaysia, seorang orang Asia ya. Kita adalah duta kepada Allah, duta kepada mak bapak kita, keluarga kita dan diri kita sendiri. Maka kita harus menjaga tata susila kita.
dia juga bangga dengan kita sebagai rakyat Malaysia, bangga dengan bahasa Malaysia kita ya. Jangan kita mengaju-ajukan, mentahta-tahtakan bahasa lain. Pastikan kita arif dengan bahasa Melayu kita. Saya pun masih tunggang tangging jugalah dengan bahasa Melayu ya, tetapi saya akan pastikan kalau dalam temu ke mana-mana pun saya akan bercakap bahasa Melayu sebab kita orang Melayu. Walaupun sudah duduk lebih pada 3 tahun di United Kingdom, asal-usul saya tidak akan lupa ya. Lagu-lagu Melayu saya dengar, belacan ya, belacan semua saya makan ya. Saya masih anak watan Malaysia, masih berpasport Malaysia, tidak tukar, walaupun mempunyai kerayatan United Kingdom. Saya juga sudah duduk sini lama, jadi fikiran saya adalah multilingual, iaitu berfikiran timur dan barat ya. Itulah yang saya ada sekarang. Very global, very good. That was the wise words of Nick Ramlee. The wisdom goes on. Wisdom goes on. Yes. Okay. Oh, Nick, ada satu. Ya, please. Dia boleh baca tajuk buku dia tu. The Wisdom Goes On. Mungkin saya memang tengah buat buku ya. Oh, ya ke? Buat buku? Buku apa tu? Ya. Buku saya sepatutnya buku kompilasi tips-tips yang saya telah buat ya dari zaman 2005 sampai 2021, disatukan. Sepatutnya dipasarkan pada 16 September, tetapi ada sebab-sebab tertentu, maka saya rasa Oktober lah, sebab celebration untuk 30 anniversary saya. Jadi saya akan memasarkannya tidak lama lagi. Buku kompilasi ini dalam 2 bentuk ya, satu mini, satu complete tips-tips. Buku kulit keras saya akan juga dipasarkan pada tahun ini. Saya tak akan bagi tahu bulan berapa, tapi akan dipasarkan. Itu buku yang paling istimewa. Buku-buku lain juga saya ada dalam perancangan ya. Buku seni lukis, biografi saya sendiri selama berada di perantauan selama 30 tahun. Buku masak, buku adalah dan juga sebuah novel pendek yang saya telah tulis pada tahun 2006, tak silap saya, untuk satu rancangan TV di United Kingdom. Ianya tidak terpilih, tetapi saya akan perbetulkan sedikit dan akan pasarkan dalam bentuk buku e-book. Ya, itu novel saya yang pertama saya tulis. Ini kita tak itulah perancangan-perancangan yang akan datang. Sisi hiasan dalaman ni kita mau cerita tentang benda-benda lain. Hiasan dalaman kita dah banyak dengar, tetapi ada banyak lagi saya nak berbincang dengan beliau. Apatah lagi kita dah bertahap. Hiasan dalaman. Sebut. Ya. Ya, hiasan dalaman itu penting. Nanti, ya, yang pentingnya ialah kita akan ada sesi-sesi akan datang ni. Nick, jangan kata ini yang pertama dan terakhir. Tidak. Saya tidak mahu anda nanti menghilangkan diri dengan membuka kasut dan berjalan kaki, turun bukit, naik bukit. Untuk naik bas, sebelum kita akan cari anda. Nizal, Nizal, sebelum saya lari kaki ayam nanti, satu lagi ya, kita ni cakap pasal hiasan dalaman tadi kan. Hiasan dalaman itu penting untuk semua. Bagi penonton-penonton di sana, pastikan rumah penonton semua cerah dengan cahaya semula jadi. Penuhkan rumah anda dengan pokok-pokok yang boleh diduduki di dalam rumah, bunga-bunga, juga sentiasa buka tingkap ya. Jangan menggunakan hawa dingin, sebab hawa dingin itu adalah pencemar dunia yang sedang dalam kemudaratan sekarang ini. Jadi pastikan balkoni kita, tanaman di rumah kita, garden penuh dengan pokok-pokok agar kita boleh membantu memperbaiki alam dunia yang sedang tercemar ini dalam kemerosotannya. Jadi pastikan rumah kita juga bersih dan sentiasa kerang. Jangan pasang lampu. Kalau rumah kita kena pasang lampu di waktu siang hari, maksudnya rumah kita bukanlah rumah yang segar. Tidak bagus untuk mental health kita ya, minda kesihatan kita. Itu penting. Itulah saya lupa cakap tadi. Cantik sangat itu. Itu the wise words, okay, the wisdom goes on. Baik saudara, terima kasih. I'm going to use that actually. Okay, please. Itu hak cipta tidak terpelihara, jadi boleh digunakan. Nick, kita sudah satu masa nanti kita sudah berjanji untuk melakukan satu kolaborasi. Dah lama nak buat kolaborasi dengan Nick ni, tapi belum sempat lagi. Tapi kali ini sudah sampai masanya kita akan berkolaborasi dan anda akan dapat nanti petua-petua daripada Nick Ramlee tentang hiasan dalaman dalam bentuk visual audio sekali.
Baik, insya-Allah. Ini kita akan harapkan Allah. itu ini semua orang dah dengar ni, Nick, jangan main-main, semua orang dah dengar ni. Okey. Semua dah Pastikan dengar, kita akan lakukan. Kalau okey. tidak nanti orang tuntut kita, saya akan lagi dan buka kasut dan lagi kan. InsyaAllah. Okey. Buka kasut Baik, saya Nick, kejar ya. terima kasih banyak-banyak kerana dapat bersama kami. Dan kasih. please Ya. teruskan dengan kerja-kerja anda ini dan dari semasa-semasa beritahulah kalau sudah siap bukunya, beritahu dan kita boleh war-warkan dan Pasti. cerita-ceritakan kepada Pasti. semua orang yang mendengar kita ini, insyaAllah. So don't forget Ya. to Terima kasih. remember us all the time. Jangan lupa untuk mengingatkan kami atau selalu mengenang-kenangkan kami ni, kan? Jangan lupa jaga diri baik-baik dan insyaAllah kita harap dapat bertemu. Terima kasih. Katanya dia merancang untuk kembali pada bulan Januari nanti. Kita harap dapat jumpa lah, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, Nick. Terima kasih kerana memanggil saya dan juga terima kasih untuk semua penonton dan kru-kru yang bekerjasama untuk meraihkan rancangan yang hebat ini ya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Itulah dia saudara Nick A. Ramli, seorang yang dikatakan sebagai pereka hiasan dalaman dan sebagai pereka antarabangsa yang juga seorang selebriti dalam in his own right, dalam peranan dan kedudukan yang dibawanya.